Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 28 November 2024. 30 jentera dan peralatan pertanian diserahkan kepada 3 PPN Jentera Negeri Sabah dengan nilai keseluruhan 3.813 juta ringgit. Penyerahan jentera disempurnakan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Arthur Joseph Kurup, dalam majlis penyerahan jentera bawah program pengukuhan dan pemodenan khidmat mekanisasi dan automasi agro makanan 2024. Sementara itu, pesawah yang ditemui memberitahu adanya kemudahan tersebut dapat memudahkan kerja-kerja penanaman sawah padi. Terima kasih pada kerajaan kerana atas inisiatif ini telah memberi kemudahan yang cukup optimum bagi penduduk di kampung ini ataupun di sekitar kampung inilah. Karena selama ini kita bergantung pada jentera di luar daripada Keningau. Di sini dengan adanya penubuhan PPNJ di kawasan Kampung KPN Baru, ini amat memberi banyak kebaikan kepada para petani dan dapat juga membantu memaksimalkan lagi hasil pengeluaran pertanian, dan kami amat bersyukur. Dengan adanya jentera ini, kami dapat menanam padi 2 kali setahun, dan ini sudah pastinya akan membantu negara menghasilkan padi dan meningkatkan hasil beras negara lah. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan LPP Muhammad Fauzi Badron berkata, sehingga September 2024, 19 PPN jentera di seluruh negara beroperasi dan memberi perkhidmatan pembajakan di kawasan seluas 38,112 hektar dan penuaian padi di kawasan seluas lebih 23,520 hektar. Seramai 15,248 pesawah telah menerima manfaat perkhidmatan pembajakan dan 15,815 orang bagi perkhidmatan penuaian. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS disaran bekerjasama dengan agensi kerajaan negeri bagi mengimarahkan masjid dan surau. Dalam masa sama, masjid dan surau juga disaran memperkasa program bagi menarik minat belia. Exko Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia termasuklah menganjurkan pelbagai kursus dan program, antaranya berkaitan bidang ekonomi dan keusahawanan. Program berhubung dengan belia dan remaja, termasuk hal-hal berhubung dengan IT, AI dan berhubung dengan pembangunan keilmuan mereka. Termasuklah mungkin boleh belajar bahasa yang juga boleh menarik minat belia untuk datang ke masjid dan surau masing-masing. Beliau ditemui media dalam majlis anugerah tokoh imam, masjid dan surau peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Seramai 33 imam dari setiap daerah terpilih menerima anugerah imam tahun ini. Dalam majlis sama, 31 pegawai dan kaki tangan JAHINS menerima surat kenaikan pangkat masing-masing. Penyediaan infrastruktur teknologi, pendidikan digital dan kemudahan penyelidikan terus dipertingkat bagi menaik taraf kualiti perpustakaan negeri. Ia bertujuan memajukan perpustakaan negeri dan rantau Borneo sekaligus membina masyarakat lebih berinovasi, kreatif dan berpengetahuan luas. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pustakawan antara tonggak penting dalam menggerakkan akses terhadap ilmu, perkhidmatan inklusif serta penggerak jaringan pembelajaran sepanjang hayat. Beliau berucap merasmikan Persidangan Pustakawan Borneo 2024, anjuran Persatuan Pustakawan Malaysia Kumpulan Sabah. Teks ucapan dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim. Persidangan julung kali diadakan ini bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim antara pustakawan dalam negara dan rantau Borneo. Sementara itu, Pengerusi Persidangan Pustakawan Borneo 2024, Siti Rinawati Awang Ali memberitahu 120 peserta dari Sabah, Sarawak dan Brunei Darussalam menghadiri persidangan ini.
Kalau kita bercakap tentang kepustakawanan, perpustakaan, dia sebenarnya wide, dia terlalu skop yang besar. Jadi kita menjemput yang mana yang boleh bagi pembentangan ataupun speaker tu lebih ada kepakaran tentang digital, tetapi semuanya di dalam bidang kepustakawanan lah. Guru-guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa perlu meningkatkan pengetahuan seiring dengan perkembangan teknologi digital agar tidak ketinggalan dalam era globalisasi. Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Sabah, Datuk Nurjeli Dais berkata, ia perlu ditambah baik sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran modul terkini, khususnya dalam era kecerdasan buatan AI. Sekarang ini terakhir sudah ada AI. Dan tentunya pendidik pun perlu mengikuti program itu sebab ini adalah merupakan tuntutan semasa yang mana perlu kita bersama. So, kalau kita tidak bersama, kita akan ketinggalan. Jadi kalau bagaimana kita nak memastikan guru-guru ini akan tetap relevan, maka mereka juga perlu meningkatkan kemahiran mereka untuk bersaing di peringkat global ini. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Penangguhan Program Wacana Dakwah Negara Peringkat Zon Sandakan yang dihadiri 150 guru KAFA Zon Sandakan. Program bertujuan meningkatkan kefahaman masyarakat khususnya guru-guru KAFA berkaitan konsep Malaysia Madani. Sementara itu, Pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah, Muhammad Tablin Sahri berkata program seumpama akan diperluas ke daerah-daerah lain. Jadi inilah peranan Yadim bersama-sama dengan dalam dunia pendidikan, antara juga tugas utama Yadim ataupun peran utama Yadim adalah berdakwah dalam sektor pendidikan. Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA berharap Belanjawan Madani 2025 turut mengiktiraf sumbangan usahawan wanita dalam mempromosi keunikan pelbagai budaya di negeri ini. Timbalan Pengerusi Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS Datin Seri Panglima Sisilia Edwin Kitingan berkata, ini kerana wanita turut berperanan dalam membangunkan negeri dan komuniti setempat. We are hoping for big budget from federal to upgrade our konduan in Sabah, and one of it is women with skill that can train, especially the youngest generation. And we do like to make like Linaket, right? Beliau ditemui RTM dalam Majlis Makan Malam Tadau Konduan Hari Wanita Anjuran KDCA Keningau. Jelas Datin Cecilia, peruntukan besar daripada kerajaan juga akan memberi peluang kepada wanita untuk meningkatkan pendapatan. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berharap majlis ini dapat mengeratkan hubungan dalam kalangan wanita dan membuka ruang kerjasama untuk meningkatkan pencapaian dalam pelbagai bidang. Perbicaraan kes bunuh pelajar Kolej Vokasional Lahdatu di Mahkamah Tinggi Tawau. Hari keempat perbicaraan menyaksikan saksi ketiga penolong pegawai perubatan Hospital Lahdatu, Muhammad Zul Amri Hamzah, tampil memberi keterangan. Ketika perbicaraan, Muhammad Zul Amri berkata mangsa Muhammad Nazmi Aizat telah meninggal dunia 1 hingga 2 jam sebelum disahkan kematiannya pada 7.38 pagi 22 Mac lalu. Beliau telah membuat pemeriksaan terhadap mangsa dan memberi bantuan CPR antara 15 hingga 20 minit setelah tiba di tempat kejadian. Terdahulu sebelum perbicaraan bermula, Timbalan Pendakwa Raya Nur Nisla Abdul Latif memohon kepada mahkamah untuk memberi amaran kepada keluarga tertuduh mengenai gangguan terhadap saksi pendakwaan. Susulan daripada itu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Duncan Sikodol memberi amaran kepada keluarga 13 pelajar yang dituduh membunuh Muhammad Nazmi agar tidak mengganggu atau mengugut saksi perbicaraan. 13 pelajar kolej berkenaan berusia antara 16 hingga 19 tahun didakwa secara bersama membunuh Muhammad Nazmi di bilik asrama Kolej Vokasional Lahdatu pada 21 Mac.
Seramai 67 atlet Sabah berusia 16 hingga 19 tahun bakal mewakili Malaysia dalam Sukan Persahabatan BIMP IAGA edisi ke-11 yang berlangsung di Puerto Princesa, Palawan, Filipina bermula 1 hingga 5 Disember depan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin berkata, kejohanan Dwi tahunan itu menjadi medan pendedahan kepada atlet Sabah serta pengalaman bertanding di luar negara. Kebanyakan ini atlet baru, ya kita pilih pelapis ya. Kebanyakannya pelapis. Tujuannya itu untuk mendedahkan atlet muda ini untuk satu masa nanti untuk menggantikan yang number one lah kira. Ya ini pelapis kan. Itu cara kita untuk mendedahkan atlet kita. Beliau ditemui RTM selepas majlis penyerahan bendera kepada kontingen atlet BIMP IAGA. Kejohanan persahabatan ini dijangka disertai 10 kontingen dari 4 buah negara iaitu Malaysia, Indonesia, Filipina dan Brunei Darussalam. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.